صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله.
ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba', para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah pertama kali buat sekian kalinya kita bertemu lagi pada pagi ini tuan-tuan. Insya-Allah
kita menampilkan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akib Abdullah tuan-tuan yang bersama dengan kita, yang sudah pun bersedia tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk pagi ini tuan-tuan, setiap pagi kita bersiaran 40 minit tuan-tuan. Kita mengakhirkan pada 7.40, nanti kita akhirkan insya-Allah. Kalau lebih awal pun lebih elok, cadangan-cadangan daripada para penonton supaya dapat dipendekkan sedikit sebab hari bekerja, jadi mereka terpaksa bertolak ke pejabat dan sebagainya. Jadi nak tengok dalam kereta pun tak berapa selesa. Mereka katakan kalau dapat dipendekkan supaya mereka dapat mengikuti daripada awal hingga akhir setiap kali kita mengadakan tuan-tuan titisan embun pagi. Ini siri titisan embun pagi. Tuan-tuan dan puan, ada sedikit pindaan-pindaan yang kita lakukan yang tidak besar, hanya yang sebelah malam saja tuan-tuan. Sebelah malam kita pindah, kemungkinan buat sebentar waktu ini kita tiadakan, kecuali bila announcement diumumkan, acknowledgement dibuat, notifikasi dibuat. Kalau ada program kita akan bagi tahu awal-awal. Tapi program malam, tuan-tuan sudah kita berikan perhatian kepada program di surau, di masjid yang terlalu banyak sebenarnya mengikat teman-teman sahabat-sahabat ahli panel tuan-tuan dan puan yang terpaksa meraihkan masjid dan surau sebab masjid dan surau sedang dibuka sekarang ni untuk umum dan sebagainya dengan kuliah-kuliah yang boleh disampaikan terutama di wilayah Persekutuan dan juga di Selangor ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, pagi ni kita nak meneroka sedikit tuan-tuan. Nak meroka sedikit tentang alam akhirat ni, tentang alam akhirat. Memanglah kita selalu cerita tentang berbagai alam, alam dunia, alam akhirat dan sebagainya. Tapi pagi ni tuan-tuan dan puan, mungkin dalam beberapa siri yang akan datang ni bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akib Abdullah, kita akan tengok sikit tuan-tuan dan puan macam mana kita kepercayaan, akidah kita percaya kepada hari akhirat itu merupakan satu rangsangan besar dalam kehidupan kita di dunia ini supaya kita dapat meraih keuntungan di dunia. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, yang pastinya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan meraih kejayaan di akhirat nanti. Jadi saya harap dengan kita membincangkan perkara ini sudah tersuntik dalam kepala kita, tersuntik dalam hati kita bahawa kita tidak boleh tinggalkan akhirat, bahawa kita tidak boleh ketepikan akhirat, bahawa kita tidak memandang ringan kepada akhirat, bahawa kita mesti beriman kepada hari akhirat, bahawa mesti melakukan amalan-amalan untuk menjadi insan yang berjaya di akhirat nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, yang kedua yang saya nak umumkan sedikit tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada beberapa program nanti yang saya dengan Ustaz Muhammad Akib tuan-tuan dan puan Ustaz Muhammad Akib akan terangkan ada satu program yang live antara saya dengan beliau nanti nak bercerita tuan-tuan untuk kita sikitlah ada kaitannya dengan aman Palestin dan sebagainya. Tuan-tuan, rakaman ataupun program akan dibuat secara live. Nanti Ustaz Akib akan terangkan bila masanya untuk tuan-tuan tonton bersama-sama insya-Allah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni kerja Ustaz? Kerja lagi pukul 9 kan untuk. Ustaz, hari kerja biasanya pukul macam waktu kerja juga ke? Pukul 8 sampai pukul 5 ke macam mana ke? 9 sampai pukul 6. 9 sampai pukul 6 Oh, 9 sampai pukul 6. Masya-Allah. Ada di office lah di masjid tu. Ada di saya di sini, saya di Kota Damansara ni dekat dengan Pak Giant ni. Itu tentang aman Palestin lah tu. Tentang aman Palestin. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya-Allah. Tuan-tuan Ustaz Muhammad Akib menumpukan banyak tenaganya, pemikirannya dan hati kecil, hati besarnya untuk bersama-sama membantu manusia-manusia di Palestin di sana tuan-tuan yang kawan kita sebenarnya, sahabat kita, sahabat seagama, sahabat seakidah dengan kita. Yang sudah tentunya lah kalau dicubit perkara kiri terasa di perkara kanan tuan-tuan dan puan. Itulah sahabat sebenarnya, sahabat sejati kita yang dihubungkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey Ustaz, pagi ni apa yang kita nak cerita? Ustaz terangkan sikit Ustaz. Apa kita nak cerita pagi ni? InsyaAllah. Kita akan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi hari ini insya-Allah kita nak cerita tentang uslub Al-Quran. Ya. Al-Quran macam mana dia nak membias, nak membangkitkan rasa keimanan kita, rasa ketakwaan kita dengan Al-Quran menceritakan tentang hari-hari akhirat, ya, ataupun yaumul akhirah, ya, ataupun hari kiamat. Ya. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan tentang sebab apa dia cerita tentang hari akhirat ni. Ya. Antaranya membina keyakinan kita, membina keimanan kita, membina keteguhan kita
terhadap kepercayaan kita kepada hari akhirat. Dengan sendiri dia, bila kita percaya pada hari akhirat, ya, yang paling pentingnya kita beramal. Kita membina bekalan. Kita membuat bekalan kita, ya, menyediakan bekalan kita. Sebab dunia ini hakikatnya ialah tempat kita bersyukur, tempat kita bersedia. Ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Dunia ini adalah ladang tanaman untuk kita nak bawa ke akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini sangat penting, ya. Sangat penting kita beriman, kita meyakini dengan sungguh-sungguh, kita sentiasa mengulang-ulang, ya, tentang hari akhirat ini, tuan-tuan, ya, biar ia tersemat dalam jiwa kita. Jadi, tuan-tuan, bila dah hari akhirat ini tertanam dalam jiwa kita, barulah persediaan itu dalam bersama ada berbentuk untuk menuju ke akhirat, dan juga persediaan kita di dunia ini. Di dunia ini kita kena bersedia, tuan-tuan, ya, dengan kebaikan yang kita buat, ya, muamalah dengan manusia, sama ada manusia itu besar ataupun kecil, ya, kita kena bermuamalah dengan mereka. Muamalah mereka itu untuk apa? Bekalan kita pada hari akhirat. Bekalan kita pada hari akhirat, ya. Jadi itulah beberapa. Jadi mana kita dalam kita membina bekalan ini, tuan-tuan, ya, bukan Allah, solat kita, sedekah kita, wakaf kita. Ini adalah kita dengan Allah, kita kena bersedia, kan? Yang keduanya, hubungan kita dengan Nabi SAW, ya, bagaimana kita ini bermuamalah dengan Nabi. Ini semua persediaan kita untuk berhadapan dengan hari akhirat, hari yang besar. Dan sebab itu, ya, kita baca Fatihah, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari kemudian. Sebab apa Tuhan cerita tentang hari kemudian ini? 17 kali sehari kita bercakap. 17 kali sehari, tuan-tuan, ya, kita mengulang-ulang Maliki Yaumiddin. Antaranya ialah untuk nak membangkitkan rasa iman kita, rasa takwa kita, rasa ketakutan kita terhadap hari akhirat yang penuh dengan kedahsyatan. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan sikit tentang beberapa gambaran yang Al-Quran ceritakan pada kita tentang hari akhirat, insya-Allah. Jadi dengan sendirinya muamalah kita dengan Allah, muamalah dengan Rasul, dan muamalah dengan sesama manusia ini, ya, perlu kita perbaiki, perlu kita usahakan supaya ialah muamalah yang terbaik, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah dengan percaya dengan hari akhirat ini, Nabi SAW 13 tahun di Mekah, ya, apa dibinanya kepada sahabat ialah beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Yaumul Mahsyar, ya, yang mana Yaumul Mahsyar ini adalah hari yang sangat menggerikan dan perlu persediaan. Kita perlu persediaan untuk kita sama-sama untuk kita bersedia, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Ustaz tadi menyebut berulang kali perkataan menyediakan bekal, menyediakan bekal, menyediakan bekal. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tengoklah, kecil-kecil dulu mak kita sediakan masa saya sekolah dululah bekal, tuan-tuan, dan pergi sekolah dengan bekal. Maknanya ada nasi lemaknya, mungkin ada rotinya dan sebagainya, disediakan bekal masuk dalam beg. Bekal tu time kita rehat, kita pun makanlah bersama kawan-kawan yang lain. Itu bekal. Bekal untuk kita meninggalkan rumah daripada pukul 6.30, pukul 7, sampailah kita balik sekitar dalam pukul 1.30 begitu. Itu bekal. Bila kita dah besar lagi, tuan-tuan, bekal lagi. Bekal. Kita bekal, kita nak belajar, duduk asrama dan sebagainya, balik mak bekalkan kita. Kuihnya macam ini, kopoknya macam ini, sabunnya macam ini, bahan-bahan mandiannya macam ini, bajunya macam ini. Itu pun menentukan bekalan. Bekalan yang boleh dimakan, bekalan yang tidak boleh dimakan. Maknanya bekalan-bekalan yang dengan mulut, bekalan-bekalan untuk menutup badan kita dan sebagainya, tuan-tuan, itu pun bekalan. Lagi tuan-tuan, dah besar kita bekal pula. Nak pergi ke overseas misalnya, belajar lagi pergi overseas. Masya Allah, bekalannya lagi besar, tuan-tuan dan puan, bekalannya. Maklumlah kita nak belajar di negeri luar, negara-negara luar, yang tidak ada orang Islam, tak ada orang Melayu kat sana. Jadi ikan bilisnya pun dibekalkan, belacan pun dibekalkan, tuan-tuan dan puan. Ikan kering dibekalkan, benda-benda yang tahan lama itu dibekalkan. Dan tuan-tuan, bekalan tu kalau habis, anak kita akan tulis surat kepada kita ataupun telefon kita minta bekalan-bekalan baru
yang kita hantarkan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Itu bekal. Dan kemudian bila dah tua, bekal lagi nak pergi haji. Tuan-tuan ingat ayah saya pergi haji dulu tuan-tuan, naik kapal, nama kapal Ansung. Kapal Ansung dengan kapal Anking namanya tuan-tuan dan puan ya. Perjalanannya 6 bulan. 6 bulan tuan-tuan perjalanan. Masya bekal, Masya Allah tuan-tuan bekal. Saya ingat lagi tuan-tuan, ayah saya pergi Mekah naik kapal ya. Jadi maknanya bekal. Itu bekal untuk hidup, makan, minum di dunia ni tuan-tuan dan puan ya. Tapi bekalan di akhirat tu tak payah bawa makanan, bukan makanan yang nak dibawa. Bukan baju yang nak dibawa, bukan harta nak dibawa, bukan gelang emas nak dibawa, bukan air sebuah tempayan nak dibawa, bukan ya. Tetapi bekalan akhirat ni lebih menjurus kepada bekalan-bekalan dalam bentuk, tuan-tuan, dalam bentuk amalan-amalan. Namanya amalan-amalan kerohanian. Bekalannya bekalan kerohanian. Bukan bekalan fizikal, tuan-tuan. Bukan bekalan fizikal. Bukan dengan hantar limo, tuan-tuan. Tak ada. Sembah limo. Tak ada. Hantar apple. Tak ada. Hantar ancak-ancak tu. Tak ada, tuan-tuan dan puan. Jadi Ustaz, cuba kata Ustaz apa ni? Tadi Ustaz sebutkan bekalan-bekalan ni untuk pengetahuan para penonton ni. Apa bekalan ni? Beza bekalan dunia dengan bekalan akhirat ni, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Jadi bekalan akhirat ini, sebab kita tahulah, ya, pada hari akhirat adalah hari yang sebenar, hakikat kehidupan kita. Hidup di dunia ini adalah sementara sahaja. Yang kekal kita selama-lamanya ialah hari akhirat. Jadi kita cuba bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan hakikat kiamat itu. Bila berlakunya kiamat. Sebab kiamat ni ada dua. Satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Kiamat kecil iaitu hari kematian kita. Hari kita mati. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa kita. Ketika itu kita berada dalam sakaratul maut. Ya, dalam keadaan sakaratul maut. Ya, jadi ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala mencabut nyawa kita dengan penuh kesakitannya. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini kengerian bila mana kita berada dalam kiamat kecil. Kiamat besar pula. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam Al-Quran, ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang dunia ini segoncang-goncangnya. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita tengok keindahan Kuala Lumpur, bangunan yang mencakar langit, ya. Kita tengok di bandar utama tu dengan kehebatan, dengan highway yang cantik. Semua itu akan fana. Semua itu akan hancur bila berlakunya kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi ini digoncang segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka akan keluarlah dari perut bumi ini bebanan-bebanan, athqalaha. Ya. Macam kita tengok tsunami itu keluar daripada perut bumi ini hitam. Ya, itulah di antara gambaran. Itu tsunami itu dipanggil kiamat kecil. Ya, kiamat yang sangat kecil berbanding dengan hari kiamat yang sebesar-besarnya. Wa qala al-insanu ma laha. Dan ketika itu manusia tercengang. Qala, apa berlaku ni? Apa dia berlaku? Walaupun sebelum ni dah dengar ayat Al-Quran, ya, tentang kiamat, tetapi bila berlakunya kiamat dia akan tercengang, dia akan rasa heran. Ya, wa qala al-insanu ma laha. Apa yang berlaku ni? Seolah-olah macam baru dicerita pada dia, seolah-olah macam dia baru tahu. Itulah hari kiamat. Dan ini dia kengerian-kengerian dalam hari kiamat yang Al-Quran ceritakan pada kita supaya kita bersedia. Supaya kita ini jangan rasa sayang sangat dunia ni. Jangan sayang sangat dunia ini, sebab dunia ini adalah sementara. Kan? Dunia yang kita rasa hebat ini semuanya akan fana, akan hilang, ya, kecualilah ya, dunia untuk menuju ke akhirat, ya. Sebab tu saya nak bawa cerita pada hari ini. Sebenarnya saya nak menanam kepada tuan-tuan, dunia yang ada pada kita ni jadilah jabatan untuk sampai ke akhirat, ya. Ada harta, gunalah sebahagian kecil harta kita ini untuk kita wakafkan untuk sampai ke akhirat, tuan-tuan. Jadi kita di ujung husnul khatimah, kita ada projek, tuan-tuan, ya, untuk sampai ke akhirat, tuan-tuan, ya. Jadi bila kita sayang dunia kita, tuan-tuan, gunalah dia untuk akhirat. Jangan rugilah bagi mereka menggunakan harta dia untuk dunia sahaja. Dunia sahaja, tanpa dia ada bekalan dia,
untuk sampai ke akhirat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kita sayang, kita contohnya kita sayang harta kita, tuan-tuan, sebab kita bekerja daripada muda sampai ke tua, tuan-tuan, kumpulkan harta kita, tuan-tuan. Tiba-tiba, tuan-tuan, dia fana begitu saja, rugi, tak ada apa-apa keuntungan. Alangkah baiknya kita gunakan harta kita ini untuk tolong kita untuk hari akhirat. Di mana hari akhirat itu penuh dengan pancaroba, penuh dengan kengerian, tuan-tuan, ya. Satu lagi ayat Allah sebut dalam suratul Hajj, ya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Ya, suratul Hajj, ya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya ingatlah pada hari itu, yakni hari akhirat, kami melihat goncangan, ya. Hari akhirat itu adalah suatu hari yang sangat besar, sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhatin hamlin hamlaha. Ya, dan ingatlah pada hari itu kamu melihat goncangan, maka semua wanita yang menyusu tidak peduli lagi anak dia. Jadi tuan-tuan, ketika berlakunya kiamat, kita ni tengah menyusu anak ni, bagi orang perempuan yang menyusu anak, tiba-tiba dengan kengerian hari kiamat, dia terpaksa melepaskan anak dia. Dia tak peduli dah. Sebab apa? Takut lagi dia dengan hari akhirat, tuan-tuan. Ya. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Ya. Kamu lihat ketika itu manusia itu seolah-olah mabuk. Mereka bukan mabuk, kata Allah, tetapi mereka tengah menerima azab Allah. Jadi tuan-tuan, ini dia suasana keadaan pada hari kiamat, iaitu mereka yang orang perempuan ni dia sayang anak, tuan-tuan. Sayang anak dia, dia menyusu anak, tuan-tuan. Tapi bila berlakunya kiamat, dia sanggup melepaskan anak dia. Dia sanggup melepaskan anak dia untuk apa, tuan-tuan? Kerana dia lebih takut akan kengerian pada hari akhirat, tuan-tuan. Ya, itu salah satu dia. Kemudian juga Allah gambarkan juga manusia yang ketika mana berlakunya kiamat ini akan berlaku dalam keadaan mabuk. Ya, mereka bukan mabuk, tetapi itulah azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kengerian kita pada hari kiamat, tuan-tuan. Lagi kalau kita boleh ambil satu ayat daripada surah Waqiah. Kita selalu baca surah Waqiah ni, tuan-tuan. Pasal apa kita selalu baca surah Waqiah, tuan-tuan? Katanya murah rezeki. Ya. Orang baca surah Waqiah ni murah rezeki, tuan-tuan. Allah menjamin tidak apa-apa, tuan-tuan. Ya. Sebab apa kita kena sedangkan dalam surah Waqiah tu semua cerita tentang kiamat, tuan-tuan. Tentang kiamat. Sebab apa? Sebab kita kena yakin dunia yang ada pada hari ini jangan sayang, tuan-tuan. Sebab dia hanya akan hancur. Dia akan fana, tuan-tuan. Ya. Akhiratlah yang akan kekal. Jadi tuan-tuan, bila kita mencintai akhirat, kita akan kaya, tuan-tuan. Bila kita mencintai hari kemudian, tuan-tuan, kita rasa kaya. Sebab apa? Sebab itulah mana kaya tu, mana cukup, tuan-tuan. Ya, kita akan rasa cukup dunia ni. Ya, sikit cukup, banyak cukup, tuan-tuan. Ya. Dia punya qanaah. Qanaah ni mana merasa cukup. Sebab itu Allah ceritakan surah Waqiah tentang kiamat. Dan kita kena rasa cukup dunia ni, tuan-tuan. Ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Bila berlakunya hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Hari itu bukan hari tipu-tipu lagi. Bukan hari yang hanya cerita saja. Tak. Hari itu akan benar-benar berlaku. Khafidatur rafi'ah. Ya, khafidatur rafi'ah. Yang rendah akan ditinggikan. Ya, yang tinggi akan direndahkan. Mana apa? Dulu dia hebat. Ya. Sekarang dia hari akhirat dia menjadi rendah. Ya. Dulu dia rendah, sekarang Allah akan angkat dia. Jadi itulah pada hari kiamat. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi itu digoncang sedahsyat-dahsyatnya. Allah ceritakan bahawa dunia akhirat ni adalah dunia habis kerosakan. Dunia ni habis digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bussatil jibalu bassa. Ya, kamu akan lihat, ya, gunung ganang akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbassa. Maka jadilah ia debu berterbangan. Ya, wa kuntum azwajan salasa. Kamu akan menjadi 3 golongan. Jadi pada ayat ini, tuan-tuan, ya, dalam surah Al-Hajj dan surah Al-Waqiah ini
menceritakan kengerian kita pada hari kiamat. Jadi apa tuan-tuan persediaan kita? Ingatlah hari akhirat ni, hari yang betul-betul berlaku, akan berlaku tuan-tuan. Jadi kita kejarlah untuk mendapatkan hari kiamat tuan-tuan ya. Kejarlah kita ni akan berada di hari akhirat dan kita nakkan dunia yang ada pada hari ini jabatan untuk sampai pada hari akhirat. Dan kita nak berbahagia bukan dunia sahaja, bahkan kita juga nak berbahagia di hari akhirat. Sebab itu saya selalu sebut ya, bersedialah ya tuan-tuan, ambillah sebahagian harta kita ya, sebahagian amalan kita untuk kita berikan kepada anjung husnul khatimah ya, harta kita ya untuk kita berikan pada husnul. Supaya apa tuan-tuan? Supaya bahagia kita pada hari akhirat nanti tuan-tuan. Beruntunglah orang yang berwakaf, beruntunglah bagi mereka yang bersedekah, beruntunglah bagi mereka yang menginfakkan harta dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Ustaz, sekali lagi saya nak minta Ustaz menerangkan lanjut. Ustaz ngeri. Tuan-tuan ya, kita dengar perkataan ngeri ni kita pun dah ngeri tuan-tuan ya. Setakat yang kita tengok ngeri tuan-tuan ya, kita tengok aksiden kita ngeri, kita tengok orang mati dalam keadaan belum darah kita ngeri, kita tengok peperangan kita ngeri, kita tengok tuan-tuan tsunami yang melanda Aceh, tuan-tuan tengok gambaran dia macam mana tuan-tuan, yang di Thailand, yang di Aceh, dan sedikit tuan-tuan di Malaysia yang dilanda tsunami. Macam mana misalnya gempa bumi yang melanda berbanyak negara di Iran, di Turki dan sebagainya. Tuan-tuan tengok ya, macam mana ngerinya kita. Macam mana ngerinya tuan-tuan tentang tembakan-tembakan yang berlaku. Hari-hari di Amerika ada orang terbunuh tuan-tuan menembak dan ditembak dan sebagainya tuan-tuan. Ngeri. Apa yang berlaku di New Zealand tuan-tuan ya. Orang sedang bersembahyang di masjid dan tuan-tuan orang masuk dengan rifle-nya atau menembak semuanya sekali tuan-tuan itu ngeri. Tapi itu ngeri yang dapat digambarkan dan kita boleh ceritakan dengan kawan-kawan. Aku tengok gini-gini, aku tengok darah-darah begini, aku tengok orang-orang menjerit begini, aku tengok ibu-ibu menjerit, aku tengok anak-anak yang kena tembak begini. Aku tengok cerita Palestin, macam mana ngerinya seksaan-seksaan yang dibuat oleh Israel, oleh rejim Israel kepada orang Palestin dan sebagainya. Ngeri. Tapi Ustaz, bolehkah kita gambarkan dengan mata kepala? Boleh kita gambarkan dengan setakat pemikiran manusia macam saya ni? Bolehkah kita gambarkan dengan otak yang terbatas ini nak menggambarkan kengerian itu Ustaz? Sebab itu, pasal kita tak gambarkan kengerian itu, sebab itu tak nampak gambaran akhirat ni. Orang tak takut meninggalkan sembahyang. Orang tak takut meninggalkan sembahyang Jumaat. Orang tak takut tak tahu baca Quran. Orang tak takut yang tak mendidik anak dan isterinya. Orang tak takut tuan-tuan minum arak. Orang tak takut umur dah tua, 60-70, beratur lagi nak beli nombor ekor. Nak beli nombor ekor tu, tikam nombor ekor. Orang tak takut lagi tentang berzina dan sebagainya. Sebab gambaran kengerian itu tak dapat digambarkan. Sebut ngeri. Macam mana Ustaz? Memanglah Nabi SAW menyebut bahawa yang katakan syurga dan neraka tu ma'ainun ra'at wala udrun sami'at ya, wala ala khatul bashar ya. Mana kata tak pernah kita lihat, mana kita tak boleh gambarkan dengan mata kepala kita ya. Dia tak pernah terlintas di pemikiran kita, tak pernah kita dengar sebelum itu. Walaupun dia cerita pada kita tuan-tuan, tak makna dia hebat sungguh hari akhirat tuan-tuan. Macam mana neraka tu macam mana? Kita tak tahu. Walaupun dia cerita dalam Al-Quran, sebenarnya bukan itu saja, bahkan lebih hebat lagi pada siksaan neraka itu. Disebut syurga pula. Ya. Dalam Al-Quran ini cerita tentang syurga, ya. Bukan itu saja, bahkan lebih hebat lagi. Ya, sebab tu Nabi kata apa? Ma'ainun ra'at, ya. Tak pernah kita lihat pada mata kita, mana lebih hebat daripada apa yang diceritakan. Wala uzunun sami'at, dan tidak pernah kita dengar, dan dia ianya lebih hebat daripada itu lagi. Wala ala qatul bashar, yang kita tak terlintas di hati pemikiran kita. Rupanya nikmat sungguh syurga ini. Jadi tuan-tuan, walaupun Nabi sebut macam tu, ya, mana kita hebatnya akhirat tuan-tuan dia, tapi Al-Quran cerita juga. Dia cerita juga tuan-tuan tentang berlakunya kiamat. Seolah-olah ianya berada dalam depan mata kita. Seolah-olah, ya. Jadi Al-Quran merakamkan kiamat itu seolah-olah ditayang depan mata kita. Ini disebut oleh Syed Qutb, ya, bagaimanakah ya gambaran kiamat itu ditayangkan, diceritakan dalam Al-Quran ini, ditayang macam filem pula. Ya. Saya suka untuk baca satu ayat Al-Quran daripada surah Kiamat, ya. Fa iza bariqal basar wa khasafa al-qamar. Apabila berlakunya kiamat
Manusia ni terbeliak mata. Fa iza bariqal basar wa khasafal qamar. Kamu lihat ketika itu bulan gerhana. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Maka dihimpunkan matahari dan bulan. Yaqulul insan yauma idin ainal mafar. Maka berkatalah manusia pada hari itu, ainal mafar. Mana nak lari lagi? Kiamat depan mata kita dah. Tak boleh nak lari dah ketika itu. Kalla zar. Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung lagi. Ila rabbika yauma idinil mustaqar. Hanya pada Tuhan kamulah yang tempat kamu akan kembalikan. Jadi tuan-tuan, itu dia suasana pada hari kiamat. Ya, suasana pada hari kiamat, manusia tercengang. Dalam surah Suratul Zardah Allah kata apa? Ya, wa qala al-insanu ma laha. Yang berkatalah manusia, apa ni berlaku ni? Tercengang. Ya, seolah-olah tak pernah dicerita sebelum itu. Walaupun sebelum itu dicerita berkali-kali, tapi bila berlakunya kiamat, ya, dia tercengang. Dia apa nama? Dia heran. Ya. Waqala al-insanu ma laha. Berkatalah manusia, apa yang berlaku ni? Seolah-olah macam baru tahu. Sedangkan kiamat itu dah dicerita berkali-kali dalam Al-Quran, tuan-tuan. Begitu juga dalam ayat surah Al-Qiyamah Allah kata, yaqulul insanu ainal mafar. Maka berkatalah manusia, tak mana kita nak lari lagi ni? Tak mana kita nak lari? Kadang orang tsunami tu, ya, bila dia berlakunya tsunami tu, pakai lari. Nak lari pergi ke atas bukit, nak lari. Ya, batu-batu nak lari kan. Ya, ketika itu Allah kata, ya, manusia akan berkata, ainal mafar. Tak manakah tempat kita nak lari? Kalla la wazar. Kamu tidak akan boleh untuk lari. Ila rabbika yawma idinil mustaqar. Maka bertuhan kamulah tempat kamu kembalikan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi daripada kengerian hari kiamat ini, tuan-tuan, kita berusahalah. Yang pertama, kita nak membetulkan amalan kita. Ya, pertama membetulkan amalan. Amalan apa? Amalan hubungan kita dengan Allah. Yang hubungan kita dengan Allah apa dia? Solat kita, semayang kita, puasa kita, haji kita, tuan-tuan, ini kita kena betulkan. Kita kena usahakan. Kalau dulu tuan-tuan tak pernah khusyuk semayang ni, hari ni kita kena berusaha untuk menjadikan semayang kita adalah semayang yang terbaik. Itu semayang yang khusyuk. Ya. Kalau dulu puasa main-main begitu, tuan-tuan, hari ni kita nak jadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik, tuan-tuan. Ya, ini tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan Nabi SAW. Hubungan kita dengan Nabi SAW. Kita kena berbetulkan, tuan-tuan. Ya, bagaimana kita nak ikut sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi. Sunnah dari segi akhlaknya, dari segi benarnya, dari segi kita ini sentiasa berusaha untuk nak menjadikan akhlak Nabi itu sebagai akhlak yang terbaik, tuan-tuan. Ya, benarnya Nabi bagaimana, tuan-tuan. Kita tak pernah bercakap bohong. Kita nak ikut Rasulullah SAW. Yang ketiganya, akhlak kita sesama manusia. Akhlak kita dengan anak kita. Akhlak kita dengan isteri kita. Akhlak kita dengan orang tua kita, tuan-tuan. Kalau kita ada orang tua lagi, tuan-tuan. Ya, kita kena jaga, tuan-tuan. Ya, supaya sebab ini persediaan untuk hari akhirat, tuan-tuan. Ya, akhlak kita dengan majikan kita. Akhlak kita dengan kawan-kawan kita, tuan-tuan. Ya, dengan ini, tuan-tuan, kita akan menjadi orang yang terbaik. Sebab itulah pentingnya, tuan-tuan. Sebab itu di antara hikmah Allah jadikan hari yaum akhirat. Dia tak bagi tahu bila, tetapi kita kena sentiasa bersedia. Dia bersedia, sama ada kiamat kecil ke kiamat besar ke, kita pasti akan melaluinya. Pasti kita akan melaluinya. Dan ketika itu tak boleh lari, tuan-tuan. Ya, seperti mana Al-Quran cerita, yaqulul insan yauma idin ainal mafar. Wahai manusia, ketika itu manusia mengatakan, tak mana kamu nak lari lagi. Memang tak. Ya, kalla la wazar. Kata Tuhan, sesungguhnya tidak boleh lari lagi. Tuan-tuan, sebab itulah kita kena berhadapan. Ya, hakikat hari akhirat ini, tuan-tuan, adalah hakikat yang benar. Hakikat yang kita yakinkan, tuan-tuan. Marilah kita bersedia untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Ya, macam mana, tuan-tuan, nak cari rahmat Allah ni, tuan-tuan? Antaranya bangun tahajud. Ya, bangun tahajud ini, tuan-tuan, di antara kita mencari rahmat Allah, kita mencari kasih sayang Allah. Sebab orang yang sanggup bangun tahajud ini, tuan-tuan, inilah Allah pandang. Inilah Allah akan pandang kepada kita, tuan-tuan. Ya, dengan Allah pandang dia, tuan-tuan, ya, kita mengharapkan, dan ketika itu tidak ada pertolongan hanya kecualilah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Itu dia sebahagian
keterangan saya insya-Allah. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, kita nak pergi pada yang terakhir, pusingan yang terakhir ni tuan-tuan dan puan. Ustaz tadi menyebutkan tentang kengerian, tentang persediaan kita tuan-tuan dan puan. Tapi ya, persediaan kita ni ada satu benda yang ganggu kita Ustaz, yang ganggu kita. Ada satu gengga dalam bahasa Inggeris ni disebut procrastination. Maknanya tangguh. Ada orang Ustaz, semuanya ada dah, persiapan semuanya ada dah. Duduk super scale Ustaz, super scale dah. Super scale dan gaji mengah ngira duit lah Ustaz. Dah pergi England berapa kali, dah pergi New York berapa kali, dah pergi Eropah berapa kali, tapi tak pergi Mekah lagi Tuan. Masih lagi umur 66 tahun, disebut Encik lagi. Encik Ahmad bin Qadir, Encik Ahmad bin Muhammad, Encik Ahmad bin Latif. Macam tu, masih Encik lagi Ustaz. Dan kita tanya dia, tanya orang-orang yang berkaitan dengan dia, yang rapat dengan dia. Dia belum pergi Mekah lagi Ustaz. Dia belum pergi Mekah lagi. Macam mana Ustaz? Macam mana? Apa macam mana? Itu fikir manusia. Dia ada semua Ustaz, dia ada semua. Dia ada semua kelengkapan, dia punya kata orang bekalan untuk yang ditinggalkan, isteri dan anak-anak dia ada. Kalau dia bawa isteri, anak-anak dia bekalan. Dia nak pergi ke Mekah pun, tuan-tuan selamat di Mekah. Perjalanan pun dengan kapal terbang Airbus 380 Ustaz. Masya Allah, kita duduk dalam 6 jam, 7 jam dalam kapal terbang. Punya sedap, naik pun tak terasa, turun pun tak terasa Ustaz. Kita dah sampai ke Jeddah tu, punyalah kapal terbang tu besar, tak terasa. Bila tayar tu menjejak dia punya landasan tu, tak terasa Ustaz. Begitulah tuan-tuan punya seronoknya dalam kapal terbang, dijamu je kita dengan keselesanya, bagi selimut, bagi itu, bagi ini. Anak melepaskan kita dekat airport, menangis-nangis, berpeluk-peluk melepaskan kita. Punyalah. Tapi orang ni tak ada perasaan itu dan orang ni tak ada pengalaman itu Ustaz. Dia tak pergi ke Mekah lagi Ustaz. Macam mana Ustaz? Ya, seperti tuan-tuan ya. Jadi kita ni hidup, ya. Kadang-kadang kita lupa bahawa hidayah Allah tu sangat penting. Ya. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita melihat kawan kita sebegitu, kadang-kadang dia sendiri dia tak sedar. Dia tak sedar tuan-tuan dia. Dia sedar dia dah tua lah kan. Dia tak sedar. Jadi tuan-tuan kita kalau lihat kawan, tolonglah doa untuk dia. Pertama, doa untuk dia biar dia berubah tuan-tuan. Ya. Walaupun pangkat dah besar tapi ke Mekah belum lagi tuan-tuan. Itu menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya. Jadi tuan-tuan, pertama sekali kita kena banyak doa pada orang-orang supaya Allah bagi hidayah. Ya. Yang kedua tuan-tuan, kemungkinan, saya rasa ni kemungkinan tuan-tuan ya. Kemungkinan dosa-dosa yang dia buat itu yang menyebabkan dia terlarut. Terlarut dengan walaupun usia dia akhir senja, tetapi dia masih lagi tidak mahu untuk melakukan kebaikan. Ya. Sebab itu tuan-tuan, hidayah Allah ini kita kena minta, kita kena cari. Ya. Jadi kita, kalaulah ada orang yang macam itu pada diri dia tuan-tuan dia kena minta pada Tuhan, ya Allah, kau berikanlah aku hidayah. Kau berikanlah aku petunjuk. Sebab hidayah ni dia bukan bola yang bergolek mari. Kita kena cari dia. Kita kena dapatkan hidayah itu, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita kena cari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang kedua tuan-tuan ya, alhamdulillah kawan-kawan kita walaupun dah berumur tapi mahu untuk baca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk faham Al-Quran. Ya, dia merasa dia belum terlambat. Tuan-tuan, jangan walaupun kita ni dah tua tuan-tuan, walaupun kita dah berumur, tapi jangan rasa terlambat untuk beramal. Jangan rasa terlambat untuk beramal. Bahkan kita beramal ni sentiasa kena buat tuan-tuan ya. Ya. Itu walaupun kita dah tua, kadang-kadang kita terpalit dengan dosa lagi. Itu kadang-kadang dosa tu yang menyebabkan kita ni kekal. Kita ni macam ketegak sikit tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita dosa banyak. Kan? Aku tak buat pun tak apalah. Dia tak buat sebab aku dosa banyak dah. Mungkin tempat aku bukan syurga, dia kata tempat aku. Dia tuan-tuan. Dia tak yakin dengan akhirat tu tuan-tuan ya. Ini Allah gambarkan pada kita. Ni belum masuk neraka syurga lagi. Ini baru gambaran kiamat. Pun dah menggerikan tuan-tuan. Macam manakah keadaan kita neraka tuan-tuan. Hai ya Allah ya. Jadi tuan-tuan jangan sekali-kali berniat menaruh harapan untuk masuk neraka. Aku ni tak ada harapan dah. Jadi itulah ya. Tak apalah, sedap dunia cukup dah. Dah, dunia ni sikit sangat tuan-tuan. Akhiratlah tempat kekal abadi tuan-tuan dia. Sebab itu baliklah kita pada akhirat. Dan ingatlah bahawa walaupun kita ini punya dosa yang besar macam mana pun, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita rasa putus asa dengan rahmat Allah. Jadi kejarlah tuan-tuan rahmat Allah.
Kejarlah tuan-tuan rahmat Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah itu akan menolong kita, masukkan kita. Orang masuk syurga ni bukan kerana amalan dia, tapi kerana rahmat Allah. Jadi kejarlah Allah. Ya tuan-tuan, ya, walaupun kita rasa aku ni dah berdosa banyak, aku ni dah tak boleh baca Quran sampai ketua, tapi ingat, ya kita masih lagi sempat untuk mengejar rahmat Allah. Antara rahmat Allah yang paling power ya tuan-tuan ialah amalan wakaf. Orang yang, sebab amalan wakaf ni ialah kita menginfakkan harta kita. Ya kita menginfakkan harta kita untuk akhirat. Nah tuan-tuan, jadi sebab itulah perlunya bila kita faham akhirat, jangan lupa ambillah sebagian harta kita untuk tolong kita pada hari akhirat. Mungkin kita amalan semayang kita tak banyak. Mungkin amalan puasa kita tak banyak tuan-tuan. Mungkin amalan baca Quran kita tak banyak tuan-tuan. Tapi ingat tuan-tuan, kita mampu untuk membebaskan diri kita daripada api neraka Allah dengan kita berinfak harta kita. Ya, harta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya menyeru tuan-tuan sekali lagi tuan-tuan ya, untuk sama-sama. Ya, di samping kita beramal dari segi peribadinya, puasa, sembahyang, baca Quran tuan-tuan, jangan lupa sebahagian harta kita juga gunakan dia untuk menyelamatkan kita ketika kengerian pada hari akhirat nanti tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendengar ini, kita semuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kengerian pada hari akhirat. Kengerian ketika mana berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Ustaz, cerita sikit apa ni program bersama kita Ustaz, berapa bulan tu live kita nak buat ni? InsyaAllah pada 18 hari bulan 10 ni saya bersama dengan Datuk Hasan ya, kita akan membincangkan bagaimana nak membina anak-anak kita ni, anak-anak yang berjuang. Ya, anak-anak yang berjuang ya, khususnya bagi membebaskan Baitul Maqdis insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jadi untuk bina anak-anak ni perlunya pengalaman-pengalaman, teknik-teknik, cara bagaimana kita nak membina anak kita ni. Jadi bila anak kita ni ada sifat juang, barulah hilang masalah gadget. Barulah hilang masalah lepak-lepak tuan-tuan. Barulah hilang masalah maksiat yang lain. Ya, sebab kita membina anak kita berjuang. Tapi kalau kita tak bina anak kita berjuang tuan-tuan, itu yang mari masalah couple, masalah anak-anak tak balik malam, masalah anak-anak duduk cybercafe tuan-tuan ya. Sebab apa? Sebab kita tak bina anak-anak kita, anak-anak yang berjuang. Jadi insya-Allah saya bersama dengan Tok Hasan nanti kita akan bincangkan bagaimanakah kita nak membina anak-anak menjadi anak yang berjuang insya-Allah. Allah. 18 hari bulan hari apa tu? Saya pukul berapa ya? Saya hari Isnin saya nanti saya pukul 3 petang. Pukul 3 petang. Tuan-tuan dan puan, pukul 3 petang. Tuan-tuan ya, kita nak membina anak yang menjadi pejuang-pejuang tuan-tuan ya. Hidupnya berjuang insya-Allah, dalam bidang pendidikan dia berjuang, waktu subuh dia berjuang, waktu zuhur dia berjuang, waktu asar dia berjuang, waktu maghrib, waktu isyak, dan seluruh hidupnya tuan-tuan dan puan selain daripada mengejar dunia ni, dia mengejar tuan-tuan dan puan insya-Allah keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjaya di dunia. Jadi engineer yang dia pejuang-pejuang Islam. Dia menjadi arkitek yang pejuang-pejuang Islam. Kalau kita tengok sejarah tuan-tuan, kebanyakan sejarah kita tuan-tuan puan ya, sejarah Hasanul Banna, Syed Qutb dan sebagainya, mereka ni pendidikan sekular tuan-tuan puan. Setengahnya pensyarah, setengahnya profesor, tetapi perjuangan tuan-tuan, mati di tali gantung, sebagainya mati di tali gantung. Berjuang untuk menegakkan Islam yang tidak digemari oleh musuh-musuh Islam, terutama tuan-tuan dan puan, orang putih tak suka, orang barat tak suka, dihasutnya orang-orang tempatan. Akhirnya tuan-tuan, setengah daripada mereka mati di tali gantung tuan-tuan dan puan. Inilah perjuangan. Dan kalau tengok tuan-tuan dalam zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, kebanyakan sahabat-sahabat, ada yang mengatakan 75% sahabat-sahabat tu berumur sekitar di bawah 14 tahun tuan-tuan. 14 tahun dah jadi panglima perang tuan-tuan. 14 tahun dah berjuang, betul-betul bertempur di gelanggang pertempuran. 12 tahun, 13 tahun tuan-tuan dah bertempur dah mereka. Kerana semangat juang yang telah ditanamkan oleh ibu dan ayah. Semangat juang yang telah ditanamkan Nabi Muhammad SAW. Kita anak kita tuan-tuan, apa yang ada? Perjuangan apa yang ada pada anak kita? Perjuangannya ialah dengan dia punya gadget. Perjuangannya ialah dia pergi shopping. Perjuangannya ialah dia pergi makan makanan segera, McDonald, Kentucky Fried Chicken dan sebagainya. Itulah tak dapat di masa muka. Itulah perjuangan dia tuan-tuan dan puan. Bolehkah perjuangan yang sedemikian ini membantu perkembangan Islam? Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Tuan-tuan dan saya mesti mendidik anak-anak
yang akan menguntungkan Islam, yang akan membangunkan Islam. Sebab kita mati nanti, siapa lagi nak cerita tentang Islam? Ustaz kalau mati, Hasan Ali kalau mati, siapa lagi nak cerita tentang Islam? Anak yang mana nak cerita tentang Islam? Macam kita cerita Islam ni, hari-hari tuan-tuan 2 tahun ni, 2 tahun. Malam 9.15, pagi pukul 7. Bukanlah nak mengangkat diri, tidak tuan-tuan dan puan. Tapi pemikiran yang ditanamkan oleh ibu dan ayah. Pemikiran yang ditanamkan oleh sahabat-sahabat kita tuan-tuan untuk berjuang terus untuk kita meletakkan Islam ke mercunya tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi 18 hari bulan tuan-tuan, pukul 3 petang, bersamaan dengan hari Isnin ke? Isnin, tak ada hari Isnin. Tak apa. 18 hari bulan, bulan 10 ni tuan-tuan, bulan 10. 18 hari bulan 10. Hari ni 6 hari bulan. Hari ni 6 hari bulan tuan-tuan. 6 hari bulan maknanya tinggal lagi 12 hari lagi. Tuan-tuan kita akan bersama dengan Ustaz dan ditayangkan secara live. Ditayangkan secara live tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya harap tuan-tuan masuk dalam diary tuan-tuan, insya-Allah. Nombor 2 tuan-tuan dan puan Nombor 2 insya-Allah saya mengharapkan tuan-tuan para penonton yang hormati sekalian, marilah kita sama-sama tuan-tuan. Marilah kita sama-sama. Ada duit sikit tuan-tuan, menafaatkanlah, wakafkanlah tuan-tuan. Ada duit sikit, infakkanlah, sumbangkanlah. Inilah tuan-tuan jalannya. Jalan yang paling mudah tuan-tuan, jalan yang paling mudah ialah jalan yang bersegera yang kita nak buat, infakkan. Sebab untuk membaca Quran itu jalannya panjang sikit. Untuk kita berzikir, mengetahui zikir dan menghafal zikir itu jalannya panjang sikit. Tapi untuk jalan yang dekat, selepas ini, tuan-tuan, selepas ini, pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke bank, katakan kita nak derma sebanyak ini kepada Anjung Husnul Khatimah. Nak derma ini banyak ini untuk Palestin dan sebagainya. Ini tuan-tuan pada perlu dilakukan. Saya harap tuan-tuan akan bersama-sama dengan kita dan terus bersama dengan kita. Tuan-tuan puan, program malam kita tangguhkan seketika kerana kita nak mengisi program-program di masjid dan di surau. Tuan-tuan tengok notification, tuan-tuan tengok kita punya poster-poster tuan-tuan puan, pelibatan kita secara live. Di masjid pun secara live, di surau pun secara live. Di mana-mana juga tuan-tuan secara live. Malam tadi tuan-tuan saya bersama live dengan Masjid Khairiyah di Taman Hijau Tanjung Malim tuan-tuan. Alhamdulillah di situ ramai profesor-profesor, ramai doktor-doktor daripada UPSI dan sebagainya yang bersama-sama mengendalikan masjid, surau dan sebagainya tuan-tuan puan. Kami bersiaran semalam. Semalam kami bersiaran daripada 7.50 tuan-tuan sampailah pukul 8.50 dekat pukul 9 semalam. Jadi ini boleh buat. Masjid boleh buat, surau boleh buat, dan yang Ustaz sebut tadi tuan-tuan, dalam rumah-rumah kita susah sangat. Suami kita belum lagi nampaknya bertapak kepada Islam. Isteri belum lagi nampaknya menjalarkan dirinya kepada Islam. Anak-anak masih lagi susah nak bangun pagi dan sebagainya. Tak nampak cahaya agama lagi dalam rumah. Kontak saya tuan-tuan. Tuan-tuan kontak saya, call saya terus. Kita ada program yang usrah keluarga. 2 malam yang lepas kita berusrah dengan satu keluarga tuan-tuan. Keluarga tu yang ada keluarganya yang ada di Johor, yang ada di Negeri Sembilan, yang ada di Kedah, yang ada di Langkawi. Semuanya disatukan tuan-tuan secara online. Jadi semuanya, alhamdulillah tuan-tuan kita tengok dekat-dekat 50 tuan-tuan. 50 peranti, 50 telefon. Satu-satu telefon tu ada 4 orang tengok dalam keluarga tuan-tuan. Jadi 5 kali 4 dalam 200 orang. 200 orang tengok tuan-tuan. Jadi inilah program yang kita buat. Dan saya harap tuan-tuan puan ada yang menghadapi masalah-masalah yang Ustaz sebut tu. Masalah tak ingat mati, masalah tak faham akhirat, masalah masih lagi berpoya-poya, masalah lagi lupa agama, masalah rumah dekat masjid tak pergi masjid, ada majlis ilmu tak pergi majlis ilmu, tuan-tuan, mati suasana rumah tuan-tuan, mati suasana rumah. Hidayah nampaknya tidak terbuka lagi pintu hidayah bagi penghuni rumah itu. Kontak saya tuan-tuan, terus kontak saya. Insya-Allah kita ada caranya tuan, cara yang paling baik dengan kasih sayang kita bangunkan keluarga dengan Islam dengan penuh kasih sayang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan kontak saya dengan nombor yang tuan-tuan pun tahu untuk kita bincang macam mana cara nak buat. Ramai tuan sekarang ni ada 16 keluarga daripada Brunei, Singapura dan sebagainya tuan-tuan, yang 2 minggu sekali kita ada program dengan mereka semua, insya-Allah. Setiap kali program tu 1 jam tuan-tuan. Insya-Allah 10 hari bulan ni 10 orang ni satu keluarga lagi tuan-tuan. Keluarga yang upper middle class di section 7 di Shah Alam tuan-tuan. Alhamdulillah mereka bagus tuan-tuan, bagus. Kita nak buat ni tuan-tuan, tak ada. Bukan ada kena bayaran apa-apa. Hanya kita nak dermakan saja kepada Anjung Husnul Khatimah. Itu saja tuan-tuan. Derma sikit saja. Saya tak perlu dibayar. Teman-teman lain pun tak perlu dibayar. Terus saja infakkan kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yang kita buat tuan-tuan dan puan, yang 10 hari bulan ni, program yang kedua, alhamdulillah saja nak bagi tahulah sebagai galakan tuan-tuan dan puan, mereka telah menyumbang RM5,000 mereka sumbang tuan-tuan kepada Tambung Anjung Husnul Khatimah. InsyaAllah besarlah oleh kerana mereka merasakan seronoknya
program 1 jam 15 minit yang kita buat di rumah mereka dengan cara lain, online tu tuan-tuan puan, telah memberikan kesan yang sangat mendalam kepada mereka. Jadi tuan-tuan puan, insya-Allah, minta maaf saya sebutkan derma dan sebagainya tentang berapa banyak. Saya nak bukan nak menonjolkan apa-apa, hanya nak membedakan tuan-tuan kekuatan, keyakinan dan juga motivasi, rangsangan. Tuan-tuan semua ada. Tuan-tuan semua orang Malaysia ni, tak ada satu orang Malaysia pun yang tak mampu menderma RM1, tuan-tuan. Tak ada. Tak ada satu orang Malaysia. No matter how poor they are, no matter how disalienated diorang ni, tetapi mereka boleh mengeluarkan RM1, tuan-tuan. Inilah yang kita kena sebutkan, yang Ustaz selalu sebutkan tadi. Salah satu daripadanya untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti, tuan-tuan puan, ialah infaklah, insya-Allah. Cukup cakap itu, tuan-tuan puan, ya, kita berjumpa lagi. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.